Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kita. Dan di topik kali ini kita akan membincangkan sebenarnya apakah yang perlu kita fahami berkenaan dengan moral remaja masa kini daripada segi moralnya, daripada segi psikologinya, bagaimana kita boleh memainkan peranan kita. Kerana kita sedia maklum begitu banyak kes baru-baru ini membabitkan remaja antara mereka yang begitu berani melakukan sama ada perlakuan ataupun yang punya unsur jenayah dengan sewenang-wenangnya. Dan hari ini kita akan membincangkan apakah di sebalik perbuatan itu dan apakah kita perlu mengenali berkenaan perbuatan mereka ini. Dan bersama kita hari ini Dr. Azuraida Syahadan, seorang pakar motivasi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Sofia. Cantik hari ini, manis. Terima kasih. Sofia pun cantik Sofia. Terima kasih Doktor. Doktor, hari ini kita nak membincangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan peningkatan kes membabitkan remaja. Ramai antara mereka yang kita nak faham sebenarnya daripada sudut moral mereka, sudut psikologi mereka, mengapa mereka begitu berani untuk mengambil jalan ini. Okey. Sebenarnya macam ni, faktor yang menyebabkan remaja masa kini semakin berani dan terjebak dengan orang kata banyak masalah sosial kan. Sebelum kita ulas faktor tu, sebenarnya kita harus tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan moral itu sendiri. Sebab kebanyakan individu tidak tahu membezakan antara moral dan etik. So moral dan etik ni Sofia sebenarnya adalah dua perkataan yang mempunyai maksud yang lebih kurang sama tetapi di dalam skop yang berbeza. Kalau kita bercakap mengenai moral, kita bercakap mengenai pendirian kita, tingkah laku kita. Kan, tapi bercakap mengenai etik, kita bercakap mengenai benda yang sama juga tetapi ianya di dalam skop masyarakat. Kedua-dua moral dan etik ni bercakap mengenai apa yang betul dan apa yang salah mengenai tingkah laku seseorang. Namun skopnya tadi macam saya kata berbeza. Moral tu apa yang kita fikirkan, etik tu apa yang orang fikirkan. Mungkin bagi remaja morally dia fikir benda yang dia buat tu betul, tetapi apa yang dibuat dipandang salah dari segi etika. So terdapat sebenarnya banyaklah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah moral remaja ni. Faktor dalaman, faktor luaran. Faktor dalaman ni faktor individu itu sendiri, faktor pelajar itu sendiri dari segi perkembangan otaknya, dari segi tekanan perasaannya. Tapi kalau kita bercakap mengenai faktor luaran, banyak Sofia, keluarga, masyarakat, orang sekeliling, environment. Tekanan tu faktor dalaman, tekanan diri, tetapi tekanan daripada keluarga, rakan-rakan sekolah. Itu semua adalah faktor luaran. Tapi yang paling menarik baru-baru ni kan, sekarang ni disebabkan kita internet berluasa semua, jadi media sosial merupakan salah satu faktor yang menyebab terjadinya masalah moral di kalangan remaja. Baik Doktor, kita nak mengenali lebih lanjut apakah macam mana sebenarnya media sosial, akses kepada internet dunia ini menjadi masalah bagi mereka. Jadi kita akan menonton dulu. Ini adalah berkenaan satu trivia berkenaan dengan masalah moral di kalangan remaja. Mari kita saksikan. Remaja, satu tempoh menuju ke arah kematangan. Peringkat umur remaja juga dikatakan sebagai satu tahap di mana seseorang itu lebih cenderung untuk mencuba sesuatu yang baharu. Oleh yang demikian, remaja kebiasaannya akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan keadaan sekeliling sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan, termasuk melibatkan diri dengan aktiviti jenayah. Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan satu kes pembunuhan melibatkan seorang remaja berusia 19 tahun. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, mangsa Siti Nur Suria Ismail ditemui tertiarap dengan beberapa kesan tikaman di bahagian badan, termasuk putus pergelangan tangan kiri. Lebih mengejutkan apabila polis menahan seorang pelajar tingkatan 6 yang juga merupakan rakan sekolah mangsa selepas memberi keterangan yang mencurigakan. Hasil siasatan, suspek mengaku bersalah melakukan perbuatan jenayah itu. Berpunca dari perselisihan faham, suspek bertindak mengambil sebilah pisau lalu berlaku pergelutan antara mereka. Penahanan suspek juga membawa kepada penemuan barangan milik mangsa yang dilaporkan hilang, termasuk wang tunai, telefon bimbit dan barang kosmetik. Tidak terjangkau akal, namun itulah realiti yang berlaku pada tahun 2017. Kes kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah menggemparkan negara apabila tragedi yang meragut 23 nyawa penghuninya dibuktikan sebagai kes khianat oleh mahkamah. Rentetan itu,
seorang remaja yang berusia 16 tahun ketika kejadian telah dijatuhkan hukuman penjara sehingga mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Pernah tular di media sosial berkenaan video seorang warga emas dibuli oleh sekumpulan remaja. Mangsa yang sedang berjalan pulang ke rumahnya telah diganggu, ditendang dan dilastik sehingga mengalami lebam di lengan. Lebih menyemarakkan kemarahan orang ramai apabila dua daripada remaja berkenaan merupakan anak saudaranya sendiri. Perbuatan biadab itu membawa padah apabila kesemua suspek telah ditahan polis. Baru-baru ini, 4 remaja lelaki ditahan atas kesalahan melakukan hubungan seks dengan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun serta seorang remaja perempuan berusia 15 tahun secara bergilir-gilir. Turut ditahan seorang lelaki berusia 20 tahun yang merakam perbuatan terbabit dengan telefon bimbit. Kesemua suspek ditahan riman bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Kesiksaan iaitu merogol secara berkumpulan. Peningkatan jenayah melibatkan remaja sememangnya perlu dipandang serius. Persoalannya, apakah punca golongan ini mampu bertindak sedemikian? Baik, itulah tadi trivia yang boleh kita saksikan disediakan oleh wartawan Nur Syuhada Ashikin. Ini sudah tentunya menjadi salah satu kerisauan yang sangat besar ya doktor bagi kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, sebagai masyarakat sendiri. Dan doktor ada sebutkan tadi antara menjadi faktor membuatkan mereka semakin lama semakin nak explore, berani mencuba sesuatu yang baru dalam konteks ini melakukan perkara yang di luar jangkaan kita. Bagaimana doktor merasakan peranan media sosial ataupun akses kepada dunia internet ini menjadi satu masalah bagi mereka, doktor? Okey. Bercakap mengenai media sosial ni, kita kena tahu yang sebenarnya tidak semua yang ada di media sosial tu negatif. Kan? Kalau kita pandai guna media sosial ni, dia memberi impak yang positif. Namun, apa yang terjadi di kalangan remaja, mereka menyalahgunakan media sosial, ya, mungkin apa sajalah platformnya kan, ke arah yang mungkin boleh mendatangkan impak negatif. Kenapa ini terjadi? Kerana pada usia remaja, perkembangan remaja itu belum lagi stabil. Kalau kita lihat dalam badan kita ni, dalam otak kita, kepala kita ada otak, di belakang dahi kita ada prefrontal cortex. Baik. Otak yang mengawal tingkah laku kita, yang mengawal cara kita berfikir, yang juga mengawal kita punya moral ataupun tata susila kita. Jadi otak ni belum fully develop, prefrontal cortex ni belum fully develop. Sehingga usia 24 tahun barulah prefrontal cortex kita ni develop. Jadi sebelum usia 24 tahun tu kita dikategorikan sebagai golongan remaja. Baik. Makanya dekat situ keputusan yang dibuat cenderung untuk berubah dan kita sering remaja lah, bukan kita lah, kita masih remaja. Kita dah lepas usia 24. Okay, tapi remaja ni cenderung untuk mengubah perlakuan mereka. Baik. Melihat kepada apa yang ada di hadapan mata mereka. Jadi sekiranya media sosial itu menjadi sumber rujukan mereka. Sebagai contoh TikTok, ada perlakuan tidak senonoh di TikTok. Jadinya perlakuan senonoh tadi akan diubah menjadi perlakuan tidak senonoh. Ini adalah refleks kepada mirror neuron yang ada dalam badan kita lah. Baik. So basically kalau ditengok penulisan di media sosial, contoh di Facebook, ada penulisan-penulisan yang berunsur cyberbully ataupun kata-kata yang tidak begitu menyenangkan. Jadi remaja ni cenderung sebenarnya untuk meniru ataupun terlibat sama. Jadi dia nampak komen kat situ, dia pun akan tulis komen juga dekat situ. Kerana apa? Kerana emosinya, moralnya di situ belum fully develop. Kita punya otak, bahagian otak prefrontal cortex tu belum fully dibangunkan, orang kata. Jadi tak salahlah bila kita kata media sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja-remaja ni senang terjerumuslah ke dalam masalah-masalah sosial kerana pembentukan moral yang belum sempurna. Mereka ni berada dalam satu tahap yang kita panggil pre-conventional personal moral development level. Baik. Baik, doktor, kalau kita bercakap berkenaan dengan media sosial, bagaimana mereka menerima maklumat daripada internet dan sebagainya, dan kita juga sebagai ibu bapa di zaman 2020 ni, kalau kita nak menghalang 100%, nak menghadang mereka daripada keluar, mengenali dunia internet dan sebagainya, ataupun adakah ini akan meletakkan mereka dalam keadaan yang mungkin terkongkong? Adakah itu akan membuatkan mereka lebih tertekan ataupun lebih cenderung untuk memberontak lagi? Jadi apakah sebenarnya balance point untuk kita mengenali sama ada anak kita itu mempunyai masalah daripada segi emosi ataupun moralnya, doktor?
nak detect ataupun nak kena pasti masalah yang dialami oleh anak-anak ni, remaja ni, sebenarnya senang je. Dia ada 3 bentuk perubahan yang kita kena ambil cakna. Yang perubahan pertama, perubahan dari segi emosi mereka. Perubahan emosi ni kiranya jika dulu anak kita seorang yang tenang tapi tiba-tiba berubah emosinya, cepat marah, cepat menangis tanpa sebab. Makanya ada sesuatu yang tak betul lah di situ. Yang kedua adalah perubahan dari segi spiritualnya. Spiritual ni penting juga sebab mungkin anak kita dulu seorang yang alim, yang rajin ke surau, rajin solat, rajin baca Quran. Tapi tiba-tiba ada satu tahap semua tu dia tolak tepi. Jadi kita kena tengok faktor environment mana yang mempengaruhi mereka yang menyebabkan mereka tidak lagi berlakunya perubahan spiritual tu. Dan yang ketiga adalah perubahan dari segi sikap mereka. Sikap ni ibu bapa harus ambil cakna sebab kadang-kadang kita di rumah kita tidak terlalu mengambil serius mengenai sikap anak-anak kita. Bila mana mungkin dulu anak-anak kita tak suka buang masa depan teknologi. Tapi sekarang 24 jam PKP semua kan. Duduk depan komputer dan kita tidak monitor, kita tidak terlalu memantau apa yang ditengok di media sosial. Kadang-kadang ada laman web yang tidak sepatutnya. Jadi itulah antara yang sebenarnya kita harus ambil cakna 3 perubahan sikap, 3 perubahan utama, emosi, sikap dan juga spiritual remaja ni. Baik doktor, setelah kita mengenal pasti ketiga faktor yang berubah ke anak kita ni, apakah cara yang terbaik untuk mengatasi mereka atau menarik mereka semula daripada terjebak terus dalam kelakuan yang tak baik, tak senonoh ataupun jenayah sekalipun? Sedangkan kita dah nampak sains-sains ni, tanda-tanda ni mereka ni mempunyai masalah. So, apakah pendekatan yang terbaik sebagai penjaga atau ibu bapa, doktor? Okey, dia macam ni Sofia. Kalau kita nak, sebelum kita bercakap mengenai faktor pencegahan ni, dia sebenarnya ada 3 fasa. Kalau saya boleh simpulkanlah. Fasa pertama, fasa mencegah. Sebelum benda tu terjadi, sebelum anak kita terlibat. Itu fasa pertama, mencegah. Yang kedua baru rawatan, yang ketiga pemulihan. Ini memang mana-mana kita pergi 3 fasa ni kita ambil cakna kan. Jadi yang pertama mencegah ni sebenarnya bermula daripada ibu bapa kat rumah. Ibu bapa harus tahu bahawa sebenarnya anak-anak melihat perlakuan ibu bapa. Satu. Yang kedua, apa sahaja ajaran yang ada di sekelilingnya, masa tu dia akan serap masuk ke dalam otak. Harus difahami anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun, masa tahap umur ni sangat mudah untuk mereka serap apa sahaja kata-kata untuk masuk dalam minda separa sedar mereka. Dan ia akan dikeluarkan later on. Sebagai contoh, kalau ibu bapa menunjukkan kelakuan tidak baik, membuli, memukul kan di rumah, jadi anak-anak ni dia tak buat tapi dia simpan dalam otak dia. Bila dia meningkat remaja, dia akan keluarkan apa yang dia nampak tadi. Jadi didikan ibu bapa itu adalah sangat penting. So macam saya sukalah untuk menceritakan kepada anak-anak saya mengenai situasi. Saya selalu cakap, okey, kalau terjadi situasi ni, apa yang awak akan buat? Jadi kita bagi situasi itu kepada anak-anak kita. Selain daripada itu, ibu bapa kat rumah juga mungkin boleh membacakan cerita-cerita ataupun moral pengajaran daripada sesuatu cerita. Macam saya ada buat buku khas. Sebenarnya ini bukan untuk dijual lah. Saya buat buku untuk Afia sebenarnya. So buku ni, Book of Manners. Book of Manners. Book of Manners adalah satu buku kelakuan di mana saya belajar daripada personal experience saya. Bila saya balik dari Amerika dulu, anak saya tidak berapa nak kata sukalah balik Malaysia ni. Lepas 5 tahun dekat sana kan, dia lahir sana. Jadi bila balik Malaysia, dia komplain. Lepas tu dia tak suka, dia tak hormat orang. Jadi saya kata, macam mana saya nak buat ni? Jadi masa tu saya kata, Adam, mouth is not for complaining. Jadi saya ajar dia. Jadi timbul idea mouth is not for complaining. Sebab tu dalam buku ni ada mouth is not for complaining. Dan dia belajar yang mulut adalah untuk bercakap benda-benda baik. Semenjak dari itu, dia bercakap benda-benda baik lah. Setiap kali dia cakap benda tak elok, saya kata, that's not the behaviour, that's not the moral. Cakap benda baik. Sampailah satu masa, Sofia, saya bawa kereta, traffic jam. Lepas tu saya kata, apa pasal traffic jam ni? Lepas tu dia tegur saya, Mom, mouth is not for complaining. So dekat situ kita secara tidak langsung membentuk moralnya. Jadi saya sajalah bawa ni sebab Book of Manners ni adalah bukan saja saya je yang boleh buat. Sebenarnya kita semua, ibu bapa pun boleh buat buku kita sendiri. Kan? Kita buat dan kita ajarkan kepada anak-anak kita mengenai manners ataupun kelakuan yang betul dan salah. Kena tahu Sofia.
moral is about doing the right thing, differentiating the right from the wrong. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor memberikan pencerahan yang lebih bagus. Ini tentunya menjadi peringatan kepada semua ibu bapa. Intervensi awal kita mengenali sedikit sebanyak perubahan itu, kita terus masuk mengenali ataupun memperkenalkan perkara yang lebih baik untuk mereka menyerap perkara yang sepatutnya bagi orang kata development moral mereka.